Panjat syukur pada Ilahi dari getar hati dan sanubari. Tekad kita berbakti di sini, menyemai khidmat dan budi, berkibar panji semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara, ke arah kemantapan rohani dan sahsiah. Salam di hulur, tandanya ukhuwah, ke arah kemantapan rohani dan sahsiah. Kita membina khaira ummah, menegak kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadil amin, wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama meropakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama-sama pada kuliah maghrib ataupun usrah gabungan pada hari ini bersama-sama dengan sekumpulan penduduk masyarakat setempat di surau kampung Batu Lapan Labu. Hadirin hadirat 6, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati saudara pengacara majlis, ashabul fadilah, tuan imam, barisan jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, seterusnya rakan-rakan pimpinan Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan, Angkatan Beli Islam Negeri Sembilan, dan juga Wadah Pencerdasan Umat Cawangan Negeri Sembilan. Sebenarnya hadirin hadirat sama ada yang hadir secara fizikal maupun hadir secara talian pada malam ini. Alhamdulillah, kita sama-sama berada dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu majlis ilmu yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, iaitu daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman daripada taman-taman syurga. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita untuk farta'u, maka singgahlah dalam majlis-majlis ilmu yang disifatkan sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk berada dalam satu majlis yang Allah awalkan nikmat syurga itu di dunia, iaitu majlis ilmu. Dan alhamdulillah, malam ini kita nak bincang satu topik yang penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan akhlak ataupun karakter pemimpin beliau. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahawa kumpulan generasi muda ataupun anak muda di Malaysia ini merupakan antara kumpulan terpenting yang berbentuk komposisi dan juga membentuk kekuatan masyarakat Malaysia, yang mana hampir setengah daripada penduduk Malaysia adalah anak-anak muda. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun ada anak-anak, cucu-cucu di rumah, dan juga ada saudara mara yang dalam kalangan anak muda yang merupakan aset kepada negara. Sebab itu Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, iaitu mantan kepimpinan Persatuan Cendekiawan Muslim sedunia, menyebutkan bahawa aset yang paling berharga dalam sesebuah negara adalah anak mudanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi, dalam surah Kahfi yang kita baca tuan-tuan, selain daripada bacaan Yasin pada Khamis malam Jumaat, kita juga turut membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, sehinggalah kita hadir sebelum solat Jumaat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji sikap dan karakter anak muda yang menjadi penghuni kepada gua Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya Allah memuji tindakan sekumpulan pemuda yang sanggup meninggalkan kehidupan mereka, sanggup meninggalkan kesenangan mereka untuk menentang kezaliman dan untuk memelihara akidah dan akhlak mereka, sehingga mereka lahir ataupun mereka lari ke gua yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka, innahum fityah. Mereka adalah kumpulan anak-anak muda
amanu, yang beriman, wazidnahum huda, dan ditambahkan ya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana pada usia muda mereka sanggup mengorbankan hidup senang mereka, mereka sanggup mengorbankan masa lapang mereka dengan mereka mempertahankan keimanan dan menentang kezaliman, yang mana pada ketika itu raja mengamalkan amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lari ke dalam gua dan mereka semata-mata untuk menyelamatkan iman mereka. Allah Subhanahu wa taala puji, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah menyebutkan mereka adalah kumpulan yang beriman dan ditambahkan petunjuk kepada mereka. Ketika mentafsirkan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seorang ulama yang terkenal yang telah pun meninggal dunia daripada Iraq, almarhum Syekh Abdul Karim Zaidan, menyebutkan ketika mentafsirkan ayat dalam surah Al-Kahfi ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji sekumpulan anak muda ini, maka Dr. Abdul Karim Zaidan, yang mana juga penulis kepada kitab Usulul Fiqh, satu tradisi ilmu yang penting dalam undang-undang Islam, iaitu Usulul Fiqh, Dr. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahawa anak muda adalah kumpulan yang paling mudah untuk menerima kebenaran. Ya, ini tafsiran daripada Dr. Abdul Karim Zaidan, penulis kepada kitab yang terkenal Usulul Fiqh yang berasal daripada Iraq. Beliau menyebutkan bahawa ketika mentafsirkan ayat suratul Kahfi ini, maka Dr. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahawa anak muda merupakan kumpulan yang paling mudah untuk menerima kebenaran. Dan ini ada kebenarannya, tuan-tuan dan puan sekalian, ketika kita membaca sirah Nabi SAW, kita membaca bahawa kebanyakan pendokong-pendokong ataupun kelompok-kelompok yang menyokong kepada perjuangan Nabi SAW pada awal kebangkitan Nabi, bi'athah Nabi sebagai Nabi SAW, adalah pendokong di kalangan anak-anak muda. Sebab itu Syekh Muhammad Abdullah Ad-Duwaisi, seorang lagi pengarang yang banyak mengarang tentang sahabat, berkenaan dengan sirah sahabat-sahabat muda, menyebutkan dalam kitabnya Syababus Sahabah, iaitu sahabat-sahabat dalam kalangan anak muda. Beliau menyebutkan bahawa kebanyakan pendokong-pendokong Nabi SAW pada ketika awal kebangkitan Nabi SAW, yang mendokong, yang menyokong, yang menggerakkan dakwah Nabi SAW, termasuklah yang menggerakkan Facebook, kalau ada lah waktu tu, kalau ada Twitter pada waktu tu, tuan-tuan, yang mendokong gerak kerja Nabi SAW adalah anak muda. Dan sebab itu salah satu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, kalau hendak belajar Al-Quran, belajarlah daripada 4 sahabat. Daripada 4 sahabat tu, tuan-tuan sekalian, 3 adalah anak muda dan seorang sahaja golongan senior, golongan veteran, golongan yang dewasa. 3 daripada 4 tu, tuan-tuan sekalian, merupakan anak muda, tuan-tuan sekalian. Yang pertama sekali, Abdullah bin Mas'ud, seorang anak muda yang bertubuh kecil, yang sentiasa saja kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, saudara-saudara sekalian, seorang yang bertubuh kecil ni sentiasa saja diperli, kerana beliau mempunyai betis yang cukup kecil ketika memanjat pokok, ataupun terlihat betisnya ketika memanjat pokok-pokok. Tetapi anak muda inilah, yang kecil inilah, yang diiktiraf oleh Nabi SAW, kalau kamu nak belajar Al-Quran, belajarlah kepada anak muda ini yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini pengiktirafan Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Kalau dalam konteks kampung ni, tuan-tuan, sebagai ketua masyarakat yang mengiktiraf bahawa anak muda sekian-sekian, kalau korang nak belajar, pergilah kepada anak muda ni, contohnya namanya Muiz lah, contohlah, bukan nama sebenar, pergilah jumpa Muiz. Bayangkan, Nabi SAW ketua negara, tuan-tuan, mengiktiraf orang muda. Bayangkan betapa bangganya orang muda itu apabila nama mereka disebut sebagai salah seorang daripada yang perlu diambil ilmu Al-Quran daripadanya. Itu yang pertama, tuan-tuan sekalian, anak muda. Daripada 4 itu, 3 orang anak muda, menunjukkan kualiti, tuan-tuan, yang ada kepada anak muda pada ketika itu. Dan yang keduanya, tuan-tuan sekalian, adalah Salim Maula Abi Huzaifah, bekas hamba, yang sekali lagi seorang anak muda yang diiktiraf keilmuannya tentang Al-Quran,
Kita tahu tuan-tuan, belajar Al-Quran bukannya mudah, kerana Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat sebagai satu panduan kepada umat untuk memandu perjalanan hidup. Ya, ketika saya berada di universiti dulu belajar ulumul Quran tuan, bukannya mudah kerana ilmu Al-Quran ini terlalu luas, terlalu mendalam. Tetapi Nabi SAW mengiktiraf, ya, yang keduanya adalah anak muda yang bernama Salim Maula Abi Huzaifah. Siapa orang yang ketiga tuan-tuan? Anak muda yang diiktiraf oleh Nabi SAW untuk diambil ilmu Al-Quran daripada mereka adalah Muaz bin Jabal. Yang tuan-tuan kalau membaca hadis Nabi SAW, kebiasaannya akan bertemu, ya, dengan nama Muaz bin Jabal ini, seorang nama besar dalam kalangan sahabat yang umur mereka adalah dalam kalangan kelompok anak muda tuan-tuan sekalian. Dan antara, ya, diplomat terawal yang dihantar oleh Nabi SAW ke Yaman, ya, untuk berdakwah di Yaman, yang mana memang masyhur hadis bagaimana Nabi SAW berdialog sebelum Muaz ke Yaman. Terjadinya dialog di antara Muaz dan Nabi SAW apabila berlaku sesuatu berkaitan dengan hukum, ya, dan itu menggambarkan, jawapan Muaz bin Jabal itu menggambarkan keilmuan dan ketinggian kefahamannya dan Muaz bin Jabal terhadap ilmu Al-Quran, terhadap ilmu undang-undang, bagaimana undang-undang ataupun hukum boleh dikeluarkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, yang keempat tuan-tuan sekalian, barulah yang disebut seorang golongan senior, iaitu Ubay bin Ka'ab. Empat ini tuan-tuan sekalian, bayangkan Nabi SAW memberikan pengiktirafan, kerana orang muda tuan-tuan sekalian perlukan bimbingan dan pengiktirafan. Kalau tuan-tuan menjadi ketua keluarga, ketua masyarakat, ketua kampung ataupun ketua apa saja, tuan-tuan harus melihat, ya, aset ataupun potensi yang ada pada anak muda, sekaligus bimbing mereka dan iktiraf mereka sebagai sebahagian daripada kelompok yang penting, sama ada dalam komponen keluarga tuan-tuan, sama ada dalam komponen masyarakat tuan-tuan, sama ada dalam struktur pentadbiran negeri negara. Anak muda merupakan kumpulan terpenting yang harus, kalau kita gilap mereka tuan-tuan sekalian, kita boleh sebenarnya menakluk dan menawan dunia. Sebab itu Pak Soekarno, ya, tuan-tuan sekalian, selalu menyebut bahawa berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncang dunia, berbanding, ya, beribu-ribu orang tua yang hanya boleh dicabut sahaja Gunung Semeru. Tetapi kalau berikan 10 pemuda yang berkualiti, maka aku akan goncang dunia tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, pentingnya untuk kita meletakkan, ya, anak muda ataupun belia, membina mereka, membimbing mereka untuk menjadi, ya, komponen terpenting dalam pembangunan daerah, dalam pembangunan surau. Dalam surau masjid juga perlu tuan-tuan sekalian kita memperuntukkan 1-2 jawatan khas kepada anak muda, supaya mereka boleh diberikan ruang, mereka boleh diberikan peranan, mereka boleh dijadikan imam, mereka boleh dijadikan siap, mereka boleh dijadikan apa sahaja jawatan kuasa yang mereka boleh berperanan dan menarik lebih ramai orang muda datang ke surau dan ke masjid. Dan ini perlu diberikan perhatian oleh kerajaan negeri. Bagaimana kita boleh tuan-tuan sekalian, kita mengajak lebih ramai anak muda ke masjid dan surau. Dulu Kementerian Belia ada satu program tuan-tuan sekalian yang disebut sebagai Feed Masjid. Ingat feed ni ke gym aja tuan. Rupanya feed ni juga kita perlu feed ke masjid. Kita nak latih anak-anak muda kita pergi ke masjid, ke surau, terutamanya waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, untuk mereka memenuhkan, rumah-rumah Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disifatkan oleh Nabi SAW, bahawa 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma zilla illa zilluh. 7 golongan, sab'atun, 7 golongan yang akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, pada hari mahsyar, yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya, dia disebutkan bahawa
selain daripada imamun adil, iaitu salah satunya adalah anak muda yang terpaut hatinya kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, iaitu 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di hari akhirat tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Adalah salah satunya, tuan-tuan sekalian, selain daripada imam adil, pemimpin yang adil, menteri besar yang adil, perdana menteri yang adil, maka salah satunya adalah anak muda yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya dan qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya terpaut kepada surau dan masjid. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya orang Minang, tuan-tuan sekalian, baru saja diberikan amanah untuk mengetuai etnik Minang di Malaysia ni. Kita ada banyak, tuan-tuan sekalian, sebenarnya pemimpin-pemimpin hebat yang datang daripada Minang. Kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, 4 daripada proklamator kemerdekaan Indonesia, 3 daripadanya adalah orang Minang, tuan-tuan sekalian. Saya tak pasti tuan-tuan orang Jawa ke, orang Banjar ataupun orang apa, tuan-tuan sekalian. Yang penting ni semuanya orang Melayu. Dia ada etnik-etnik dia. Saya nak bagi tahu bahawa, tuan-tuan sekalian, ada beberapa budaya orang Minang yang cukup baik untuk mentarbiah, untuk mendidik anak-anak muda. Satunya adalah budaya disebutkan sebagai lulusan surau ataupun madrasah, ataupun dijadikan surau itu dijadikan sebagai satu tempat untuk mentarbiah, untuk melahirkan anak-anak muda yang hebat. Dan ini juga menjadi, tuan-tuan sekalian, sebagaimana pada zaman Nabi SAW, masjid yang hanya berlantaikan tanah dan juga beratapkan daun, tetapi, tuan-tuan sekalian, surau ataupun masjid yang diasaskan oleh Rasulullah SAW menghasilkan dan mengeluarkan gergasi-gergasi anak muda yang menakluk hampir 2/3 dunia, tuan-tuan sekalian. Membuka, mereka pergi sejauh sehingga ke kota Andalus, mereka pergi sejauh ke kota Istanbul. Dalam cerita Piramli, tuan, disebut sebagai Isketam bola, kan. Tetapi pada zaman Nabi SAW, pada zaman sahabat membuka, menyebarkan dakwah sehingga sejauh ke Andalus, bumi Spanyol, sehingga sejauh ke Istanbul di Turki, sehingga sejauh ke negara China, tuan-tuan sekalian. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain datang, sebahagian besarnya anak muda, mereka ini menjalankan ekspedisi dakwah untuk menyebarkan dakwah sehingga ke seluruh alam, tuan-tuan sekalian. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, mengapa penting untuk kita membina akhlak, karakter, jati diri anak muda? Kerana mereka merupakan masa depan negara. Jika, tuan-tuan sekalian, kita nak lihat masa depan negara, maka kita lihatlah anak muda yang ada sekarang ini. Kalau anak muda kita, tuan-tuan sekalian, leka dengan permainan Mobile Legends semata-mata, ataupun leka dengan PUBG semata-mata, walaupun perkara itu tidak salah, tuan-tuan sekalian, sebab kami juga, saya masih ingat, Razi, saya adalah mantan Presiden Majlis Belia Malaysia, baru seminggu, tuan-tuan sekalian, melepaskan jawatan. Memang ada satu kelompok anak muda yang aktif bermain sukan elektronik, tuan-tuan sekalian. Memang kita bimbing mereka. Saya pun cuba memahami ekosistem bagaimana anak-anak muda ni, tuan-tuan sekalian, bermain game, sebab kita nak mendekati mereka, tuan-tuan sekalian. Kita jangan halang mereka melakukan perkara-perkara yang harus dalam agama. Sebab kaedah dalam Islam, sesuatu itu dianggap sebagai al-aslu fil asya'i al-ibahah. Ini kaedah dalam yang saya belajar dulu, tuan-tuan sekalian, dalam perundangan Islam, dalam usulul fiqh, dalam qawaid al-fiqhiyah, menyebutkan bahawa al-aslu fil asya'i al-ibahah. Sesuatu itu dianggap harus dulu, tuan-tuan sekalian. Jangan kita terus halang mereka melakukan sesuatu perkara tu, kecuali ada dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut. Ini menggambarkan, tuan-tuan sekalian, keluasan agama Islam. Maknanya banyak perkara yang harus dibenarkan dalam Islam. Selama mana, tuan-tuan sekalian, tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya, sukan elektronik ni, apa dalil yang menunjukkan? Ada tak dalam Quran, hadis ataupun pendapat ulama yang mengharamkan permainan sukan elektronik? Kecuali mungkin kerana melalaikan, kerana mungkin main tu kerana sekadar menyebabkan pergaduhan, meninggalkan solat dan sebagainya. Tetapi hukum asalnya, tuan-tuan sekalian, adalah harus. Maka kita ada tanggungjawab untuk bimbing mereka supaya mereka, tuan-tuan sekalian, main ataupun hobi yang mereka minat itu kita bimbing supaya ia ada unsur-unsur pendidikan.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, ketika saya mendekati golongan sukan elektronik ni, saya bagi tahu bahawa jangan hanya main sahaja. Kan? Main tapi jaga solat. Main, jangan tinggalkan kelas. Main, jangan tinggalkan tanggungjawab. Tapi kita tak jugalah tuan-tuan sekalian semua nak main game. Ya, nanti kita tengok Tuan Imam pun main game. Ya, Tuan Bilal pun main game. Kan? Adik-adik sepupu pun main game. Kita tak mau semua. Tapi kita kata kalau betul-betul serius dalam permainan sukan elektronik ni, pergi. Mesti ada unsur pendidikan, mesti ada unsur ekonomi. Ya, sebab pemain-pemain sukan elektronik di kalangan anak muda ni ada yang menjana pendapatan yang akhirnya boleh menggunakan pendapatan itu bukan untuk diri mereka saja. Mereka boleh menyumbang balik ke masyarakat. Sebab itu kita bawa turun, tuan-tuan, pasukan elektronik, sukan elektronik ni ditampin bau-bau ni waktu banjir. Kan, kita kata jangan main saja, ada banyak duit kan. Turun ke, kita bantu mangsa-mangsa banjir di Gemas bau-bau ni, di Gemencih. Kan, maknanya duit yang mereka dapat tu bukan untuk diri mereka saja, bukan untuk keluarga mereka saja, tapi untuk masyarakat juga. Itu tuan-tuan betapa pentingnya untuk kita membimbing anak muda dalam masyarakat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mengapa kita perlu untuk membimbing mereka? Kerana penting untuk kita membina akhlak dan jati diri anak muda yang hebat. Sebab itu saya suka membawa satu makalah ataupun satu tulisan yang penting berkaitan dengan akhlak. Mengapa kita perlu membentuk akhlak ataupun karakter jati diri anak muda ini? Kerana mereka adalah, saya sebutkan tadi tuan-tuan sekalian, mereka adalah masa depan negara. Kalau tuan-tuan nak tengok negara kita hebat, kalau tuan-tuan rasa macam pening dengan suasana politik negara, untuk kita ubah suasana politik negara ini, kita harus mendidik, kita harus membina anak-anak muda untuk menjadi pemimpin belia. Kerana tuan-tuan sekalian, dalam Majlis Belia Malaysia yang saya pimpin dulu, banyak lahirnya pemimpin-pemimpin yang hebat dalam kalangan Majlis Belia Malaysia, sama ada mereka yang berada dalam kerajaan ataupun pembangkang ataupun dalam institusi-institusi masyarakat, termasuk institusi mufti. Kita ada yang lahir daripada gerakan belia. Ya, sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kita lihat Mufti Pulau Pinang lahir daripada gerakan belia. Itu dalam institusi masyarakat yang penting. Maknanya penting tuan-tuan sekalian kita mentarbiah, kita membentuk anak muda yang berada dalam gerakan belia, yang berada dalam kampung kita, yang berada dalam masyarakat kita, untuk mereka ini menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, kita tengok dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri pun sebagai Perdana Menteri datang daripada kilang gerakan belia. Ketua Pembangkang Negara tuan-tuan sekalian juga datang daripada kilang belia. Dan banyak lagi menteri-menteri kabinet yang berada dalam parlimen, yang berada dalam Dewan Undangan Negeri, mereka yang lahir daripada gerakan belia. Sebab itu penting tuan-tuan sekalian untuk kita membina akhlak, jati diri, personality anak muda, generasi muda yang tuan-tuan mempunyai peranan yang cukup penting. Kalau tuan-tuan lihat mereka ada kesalahan, tegur mereka, bimbing mereka, jadikan mereka seorang pemimpin yang baik. Sebab itu saya ingin berkongsi tuan-tuan sekalian dalam masa yang agak terbatas ini, tentang bagaimana peranan jati diri belia dalam tamadun Melayu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Tenas Effendi. Saya yakin tuan-tuan pernah dengar nama ini. Beliau merupakan seorang karyawan ataupun budayawan daripada alam Melayu yang cukup terkenal, yang pernah menjadi penulis tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka, dan banyak mengkaji tuan-tuan sekalian tentang pantun-pantun Melayu. Dan beliau berasal daripada Pekan, almarhum berasal daripada Pekan Baru, Riau, daripada Indonesia, yang budaya Riau ini hampir sama dengan budaya di tanah Melayu ni tuan-tuan sekalian. Pak Tenas Effendi merupakan seorang, ya tuan-tuan sekalian, seorang budayawan Melayu yang pernah menulis tentang jati diri belia. Ya, beliau tulis secara spesifik tuan-tuan sekalian, jati diri belia dalam tamadun Melayu. Ya, beliau telah, tuan-tuan sekalian, sebab saya pengkaji tentang pembangunan belia, memang saya banyak membaca dan merujuk tentang literature tentang pembangunan belia, literatur tentang pembangunan ataupun rujukan tentang pembangunan belia. Yang mana Pak Tenas Effendi ni almarhum baru saja meninggal tuan-tuan sekalian, kalau tak silap saya tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Beliau menyebutkan bahawa akhlak ataupun jati diri belia Melayu ini sinonim dengan agama Islam dan juga adat tamadun Melayu kita. Dan bila kita sebut tamadun alam Melayu ini tuan-tuan sekalian, dalam konteks Malaysia bukan sahaja ya sesuai untuk belia Melayu,
tetapi kesopanan dan kesusilaan dan ketinggian tamadun orang Melayu ini sesuai untuk semua rakyat Malaysia. Itu keindahan tuan-tuan sekalian, dan ajaran agama kita dan tamadun Melayu kita ini bukan sahaja applicable, bukan sahaja sesuai untuk belia Melayu, tapi belia yang bukan Melayu. Kerana bila kita mengkaji tuan-tuan sekalian dalam peradaban Melayu ini, memang ternyata kita mempunyai satu peradaban dan ketamadun yang cukup hebat tuan-tuan sekalian. Sebab itu tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali sumbernya ada kata Pak Tenas Effendi adalah Islam kita. Ya, Islam sebagai sumber kepada kekuatan akhlak belia Melayu Islam kita di Malaysia. Dan sebab itu Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian menyebutkan bahawa nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Dan kita adalah satu kaum yang dimuliakan dengan agama Islam. Sebab itu Islam sebagai sumber akhlak kita tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak anak-anak kita, cucu-cucu kita tuan-tuan sekalian, akhlak yang baik, kita rujuklah Al-Quran dan hadis. Dan panutan ataupun qudwah yang terpenting tuan-tuan sekalian adalah Nabi SAW, yang mana kalau kita baca dalam surah Nun tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, di situ tuan-tuan sekalian, dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Qalam ini, ataupun ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji sesungguhnya akhlak, betapa tingginya akhlak Nabi SAW. Kan? Macam orang muda katalah, kan? Allah Subhanahu wa taala puji Nabi SAW dengan wa innaka, perkataan penguat. Wa innaka, kata kuat, kata penguat. La ala, kata penguat. Khuluqin tu sifat, azim tu sifat, kata penguat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan tiga kata penguat tuan-tuan sekalian. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi SAW itu mempunyai akhlak yang paling hebat tuan-tuan sekalian. Kan? Maknanya tiga kata penguat yang Allah Subhanahu wa taala guna, macam orang muda lah. Bila dia tengok benda cantik, cantik gila, gila tu dia gunakan. Dah lah cantik gila pula tuan-tuan sekalian. Kan? Dan Nabi SAW kata Maulana Abul Hasan Ali Nadwi tuan-tuan sekalian, seorang cendekiawan terkenal daripada bumi India yang pernah melawat Malaysia satu ketika dahulu, menyebutkan bahawa Nabi SAW adalah contoh untuk semua. Kalau tuan-tuan seorang imam, contoh terbaik tuan-tuan adalah imam. Kalau tuan-tuan adalah yang di-Pertua Abin Daerah Tampin, contohnya macam Saudara Iqbal, Dr. Iqbal, contoh terbaik bagi beliau adalah Nabi SAW. Kalau zikri, orang yang menjaga media, contoh yang terbaik bagi beliau adalah Nabi SAW. Saudara Razi, imam, pengurusi majlis, contoh terbaik bagi beliau adalah Nabi SAW. Ini kata Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. Dan kalau anda belia, contoh terbaik adalah Nabi SAW. Kalau anda beliau ni tuan-tuan sekalian adalah yang dah habis umur belia. Macam tuan-tuan lah, beliau. Kalau berumur sekali kita panggil belian. Generasi lebih belian. Kan? 60 tahun macam tuan-tuan, 70 tahun ni generasi yang sangat berharga, belian kita panggil. Beliau, sama ada tuan-tuan beliau, belia ataupun belian, contoh terbaik adalah Nabi SAW. Dan tak mudah tuan-tuan sekalian nak konsisten secara konsisten akhlak ni. Sebagaimana Nabi SAW bukan sahaja dipuji oleh musuh, oleh sahabat, tetapi dipuji oleh isteri sendiri tuan-tuan sekalian. Tak mudah tuan-tuan sekalian. Kat luar kita boleh berlakon akhlak kita, tapi dalam rumah belum tentu tuan-tuan sekalian. Sebab itu Nabi apabila ditanya tentang akhlak Nabi SAW daripada Aisyah, salah seorang daripada isteri Nabi SAW, maka Sayyidatina Aisyah memuji akhlak Nabi dengan menyebutkan bahawa kana khuluquhul Al-Quran. Tak mudah tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak tanya akhlak seseorang tu, kita tanya isteri dia, macam mana Pak Haji kat rumah? Oh, Pak Haji kau ni dekat surau punyalah halim kucing kan. Tapi kat rumah bakal tuntang dia buat kan. Tuan-tuan, tapi Sayyidatina Aisyah menyebutkan bahawa bila ditanya tentang akhlak Nabi SAW, maka
isteri baginda SAW memberikan pengiktirafan kepada Nabi SAW bahawa akhlak Nabi di luar maupun di dalam rumah maupun bersama dengan isteri sama, konsisten. Kana khuluquhul Quran, iaitu akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Tak mudah Iqbal. Kan? Kalau nak jadi orang hebat, isteri dia kata hebat tu, memang hebatlah. Kalau isteri dia kata, alah Abang Haji tu, ya Allah, kan, kalau memang fail lah. Memang tak boleh konsisten lah tuan-tuan menjadi akhlak yang baik di luar ataupun di dalam rumah. Sebab itu, kan, seorang yang mempunyai akhlak yang baik, dia berakhlak kepada semua. Kepada isteri, kepada anak-anak, kepada ahli jamaah surau. Termasuklah tuan-tuan akhlak kepada binatang, tuan-tuan sekalian. Sebab itu perutusan Nabi SAW ke alam ini adalah, kan, inna arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Nabi SAW ke seluruh alam itu melainkan untuk rahmat ke seluruh alam. Alam itu apa tuan-tuan sekalian? Ma siwallah. Apa yang selain Allah? Apa yang selain Allah? Manusia, jin, binatang. Maknanya akhlak Nabi ini, misi untuk memperbaiki alam ini adalah untuk semua tuan-tuan sekalian. Sebab itu waktu kita sembelih akikah, korban tuan-tuan sekalian, kan, Nabi SAW menyebutkan bahawa fa ahsanal zibhah. Kalau kamu nak sembelih itu, sempurnakanlah tuan-tuan sekalian sembelihan itu kepada binatang sembelihan itu. Tak boleh kita tayang pisau, aku nak sembelih kau. Tak boleh tuan, itu bukan akhlak. Kita menunjukkan pisau di hadapan binatang-binatang yang kita nak sembelih itu akhlak tuan-tuan sekalian yang Nabi SAW ajar kepada kita. Tuan-tuan lihat betapa indahnya akhlak Nabi SAW. Bukan saja akhlak untuk sesama manusia, tetapi akhlak kepada haiwan, tuan-tuan sekalian. Itu indahnya akhlak Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan sekalian, mengapa? Itu yang pertama sekali, sumber akhlak yang disebutkan oleh Pak Tenas Effendi. Dan yang keduanya adalah yang kita amat bangga adalah akhlak yang bersumberkan daripada peradaban Melayu kita. Ini cantik tuan-tuan sekalian, kita menjadi orang Melayu. Yang mana orang Melayu ni juga boleh, peradaban dan tamadunnya juga boleh dipelajari oleh yang bukan Melayu, tuan-tuan sekalian. Kerana kecantikan. Sebagaimana agama Islam, ya tuan-tuan sekalian, boleh dipelajari oleh, kita kena sebarkan ajaran Islam ni kepada yang bukan Islam. Dan kita nak memperlihatkan keindahan dan akhlak yang diajar oleh Islam dan peradaban Melayu. Sebab itu Pak Tenas Effendi, tuan-tuan sekalian, dia juga ada tulis, banyak dia menulis. Salah satunya yang saya sebutkan adalah jati diri beliau dalam tamadun Melayu. Pak Tenas menyebutkan pakaian 25. Pakaian ni tuan-tuan sekalian, Pak Tenas menyebutkan bahawa pakaian ni adalah akhlak. Akhlak ni adalah pakaian. Sebagaimana yang pakaian kita ni terzahir ni cantik, tuan-tuan sekalian, Tuan Imam tadi pakai smart, songkoknya, itu pakaian luar kita. Itu juga akhlak, tuan-tuan sekalian, penting. Namun ada orang yang salah faham, tuan-tuan sekalian. Dia kata yang penting akhlak dalam, luar tak penting. Dalam Islam, tuan-tuan sekalian, akhlak luar pun penting. Umat Islam kena nampak smart, kena nampak sentiasa sahaja wangi, dan wangian ni adalah kesukaan Nabi SAW. Maknanya orang Islam ni cantik, smart, tegap, wangi, kemas, menepati waktu. Itu akhlak-akhlak luaran, tuan-tuan sekalian. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan. Gubernur Jakarta, sekarang ni saya pernah jumpa beliau. Jumpa je lah. Beliau menyebutkan bahawa kita perlu ada dua akhlak. Dalam kehidupan ni, tuan-tuan sekalian, Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta sekarang ni, biasanya yang sebelum jadi Presiden Indonesia, kebiasaannya kalau dia nak jadi Presiden Indonesia, tuan-tuan sekalian, dia akan jadi Gubernur Jakarta. Kalau dia berjaya, tuan-tuan sekalian, sebagaimana Pak Jokowi, dia menjadi Presiden yang hebat kerana dia jadi Gubernur Solo dulu. Dia berjaya menjadikan Solo ni merupakan satu tempat yang bersih, satu kabupaten yang, provinsi yang bersih, baik, sebelum dia bertanding jadi Gubernur Jakarta dan dia jadi Presiden Indonesia. Begitu juga Pak Anies Baswedan ini berpotensi untuk menjadi Presiden Indonesia. Dia menyebutkan bahawa, tuan-tuan sekalian, Pak Anies sebut bahawa ada dua jenis akhlak. Satunya akhlak moral dan satunya akhlak kerja.
Ya, akhlak moral ni dalaman tuan-tuan sekalian. Akhlak kerja ni adalah akhlak bila kita bekerja dengan orang. Kan? Kadang-kadang ada orang tu baik tuan-tuan. Dia solat tinggal, ya, puasa tak tinggal, solat jemaah tak tinggal, tapi akhlak kerja ni gagal tuan-tuan sekalian. Ya, akhlak kerja ni dia tidak bersungguh-sungguh. Buat minit pun buat tak reti. Ya, buat kertas kerja pun lebih kurang, datang kerja pun lambat, tak bagi tahu bos kan. Itu akhlak kerja. Pak Anies Baswedan kata ada dua jenis akhlak. Satu akhlak dalaman dan satu akhlak kerja. Akhlak kinerja disebutkan. Ya, seorang pekerja sama ada dia pegawai kerajaan, pegawai swasta, doktor ataupun imam, dia ada akhlak kerja dia, tuan-tuan sekalian. Ya. Kita habis pukul apa ni Razi? 9 ya. Okey, lagi 20 minit tuan-tuan sekalian. Sedikit lagi tuan-tuan. Dan Pak Tenas Effendi ni seorang sejarawan ataupun budayawan daripada Pekan Baru Riau ini, beliau menyebutkan bahawa pakaian 25 ataupun sifat 25, saya baca secara laju ni tuan-tuan sekalian sebab masa agak terbatas. Kita pun habis sebelum jam 9 ya. Jam 9 Muiz sebelum jam 9. Cepat janggut. Sebab nak habis cepat kan. Jadi menarik tuan-tuan sekalian bila kita mengkaji bahawa sumber akhlak bukan sahaja daripada sumber Islam tapi daripada sumber peradaban Melayu. Pertama sekali kita baca dah tuan-tuan, ambil berkat. Ya, pakaian yang pertama itu akhlak dalaman. Yang pertama sekali adalah sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada yang satu. Ini akhlak yang paling utama yang disebutkan oleh Pak Tenas Effendi, yang bermaksud yakni sifat yang menyadari dirinya adalah sebagai makhluk Allah, yang dicipta oleh Allah dan menyadari dirinya sebagai hamba Allah. Macam-macam kitab lama pula Saudara Kamarul Jadi kitab lama juga lah ni, sebab ni adalah warisan. Sebab itu kita alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita sebagai orang yang beragama ini, kita ada warisan yang cukup kaya daripada khazanah tamadun Islam, sama ada Islam ataupun peradaban Melayu. Dan saya pernah melawat Spanyol tuan-tuan sekalian. Saya lihat betapa majunya Spanyol dulu di bawah pemerintahan Islam kerana budaya ilmu mereka. Ya, budaya menterjemahkan kitab, budaya membaca. Ya, sebab itu antara perkara penting tuan-tuan sekalian, umat Islam nak maju, kita kena galakkan anak-anak kita banyak membaca tuan-tuan sekalian. Bukan membaca Facebook tuan-tuan sekalian, tapi membaca bacaan-bacaan yang membina jiwa mereka, membina akhlak dan ilmu mereka tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Maknanya akhlak yang paling tinggi, ya, yang disebut oleh Pak Tenas Effendi adalah sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada yang satu, iaitu sifat menyadari dirinya sebagai makhluk Allah. Yang dia sedar bahawa diri dia makhluk Allah. Ya, dia tidak boleh sombong, dia adalah makhluk Allah, dia adalah makhluk biasa. Dia tidak lebih daripada yang lain kecuali takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu Pak Hamka ada sebut tuan-tuan sekalian, kita ni asal daripada tanah, makan pun daripada sumber tanah, tapi kenapa kita masih lagi bongkak? Kita masih sombong dengan yang ada di langit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita asal daripada tanah. Kita makan daripada makanan yang berasal daripada tanah, tapi kenapa kita masih lagi sombong? Kita masih lagi rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Itu akhlak tuan-tuan sekalian. Ini akhlak yang paling utama yang disebut oleh Pak Tenas Effendi. Yang kedua tuan-tuan sekalian, 25 ni tuan-tuan sekalian, kalau satu akhlak kita bahas 5 minit, mau sampai subuh ni tuan-tuan sekalian. Jadi saya baca je. Ya. Tuan-tuan pun muka dah ketat ni, memang tak makan ni kan. Jadi saya faham tuan-tuan. Saya pun tak makan lagi ni. Jadi saya difahamkan kambing golek ke? Muiz. Tak ada gurau-gurau tuan-tuan sekalian. Apa golek? Janji golek lah tuan-tuan sekalian. Tak ada kambing golek pun, apa yang golek-golek pun kita makan lah lepas ni, insya-Allah ambil berkat. Ada ke Razi makan? Ke makan di warung mana-mana? Ada Ada, okey. Yang kedua tuan-tuan sekalian, saya cuba habis sebelum pukul 9 tuan-tuan sekalian. Sifat hidup membalas budi. Ini akhlak yang kedua tuan-tuan sekalian, Pak Tenas sebut. Sifat hidup membalas budi, yakni sifat tahu membalas jasa ibu bapa. Anak-anak muda sekalian. Ya. Sifat tahu membalas jasa ibu bapa, tahu membalas budi guru, tahu membalas segala kebaikan orang. Ini akhlak yang penting yang perlu ada, yang disebutkan oleh Pak Tenas Effendi. Banyaklah ungkapan dia. Ini cantiknya bila Pak Tenas memberikan dalil-dalil daripada pantun tuan-tuan sekalian. Tahukan perih ibu mengandung, tahukan pahit ayah mendokong, tahukan sakit membesarkannya, tahukan hutang yang dibebannya. Maknanya anak muda
Menjadi pemimpin yang hebat kena tahu betapa peritnya ayah mendokong kita, betapa sakitnya mereka membesarkan kita, betapa peritnya ibu mengandung. Tahukan hutang yang dibebani. Banyak hutang, tuan-tuan sekalian. Saya dulu dibesarkan dalam keadaan yang susah juga. Saya anak orang kereta api, tuan-tuan sekalian. Saya fahamlah bagaimana susahnya. Saya pernah ikut ayah saya bekerja, duduk di belakang kereta api. Ayah saya ni, tuan-tuan sekalian, dia jadi pembantu trafik, duduk di ekor kereta api. Jadi kalau waktu-waktu cuti, saya memang ikut ayah saya nak lihat betapa susahnya beliau membesarkan saya dalam keadaan terpaksa berjaga malam. Kerana duduk di hujung ekor kereta api ni, tuan-tuan saya kena menjaga jadual dan menurunkan barang. Kalau ada orang hantar motor daripada Seremban ke Batuan, dialah tolong registerkan barang-barang tersebut. Jadi saya tidur di hamparan-hamparan surat-surat yang dihantar. Tak tahulah tuan-tuan punya surat ada kat dulu yang saya tertidur atasnya, yang kemek tu. Saya tak dapat free tidur kat depan. Kalau ada kosong kat depan coach tu baru saya pergi. Itu pun selepas penumpang turun. Jadi saya tidur kat belakang tengok betapa pengorbanan bapa saya, tuan-tuan. Itu yang anak-anak muda yang ada sekarang ni. Pak Tanah sebutkan bahawa sifat hidup membalas budi. Dah berjaya menjadi doktor, dah berjaya menjadi peguam, Kamarul, balas jasa ibu dan bapa. Ketiga, tuan-tuan sekalian, sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan. Ini cantik bahasa Melayu, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam banyak ucapan-ucapan saya, tuan-tuan sekalian, saya mempromosikan keindahan bahasa Melayu. Kita terlalu bangga dengan bahasa Inggeris ni, sehingga taman-taman perumahan pun kita letak dalam bahasa Inggeris. Sedangkan kita ada nama-nama bahasa kosakata daripada istilah Melayu yang cukup cantik. Macam Aisdale ni. Aisdale ni bahasa apa? Bukan bahasa Kelantan, Aisdale, bukan? Saya cepat baca Aisdale ni orang Kelantan punya lah. Aisdale, rupanya Aisdale, bahasa Inggeris juga. Punah orang Kelantan kata. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena, anak-anak muda kena bangga dengan bahasa Melayu kita, kerana bahasa itu adalah acuan kita berfikir dan bertindak. Dan bahasa itu juga membentuk akhlak kita. Tinggalkan yang muda-muda ni yang mendengar live ni, bahasa-bahasa carutan, jangan guna, itu bukan akhlak kita. Bahasa-bahasa yang kadang kita pun tak faham kan. Macam-macam lah. Kan panjang pula kuliah maghrib kita ni, sikit kita tuan sekalian. Pak Tanah sebutkan bahawa yang hidup yang bertengah ni maksudnya sifat yang selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi rasa persebatian, iaitu kesetiakawanan sosial antara sesama makhluk Allah. Maknanya ukhuwah Islamiah, ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Dan beliau menyebutkan yang hidup bertenggangan, sama saudara berbaik-baikan, sama sebangsa pelihara memeliharakan, sama sekaum juga menjagakan. Sesama makhluk bertenggang-tenggang. Maknanya kita ada setiakawan. Hidup kita ni mesra dengan jiran-jiran kita, kaum keluarga kita dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, sifat tahukan bodoh diri. Yakni sifat menyadari segala kekurangan dan kelemahan diri sendiri, mengetahui cacat dan cedera diri sendiri. Maknanya kita ni tak sempurna mana, tuan-tuan sekalian. Kita janganlah jobor, orang Negeri Sembilan kata. Kalau kita jadi seorang presiden ke, menteri besar ke, exco ke, ataupun apa-apa jawatan, janganlah kita rasa kita ni setahu semua. Sebab kita ni sebenarnya lemah, tuan-tuan sekalian. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, kita baca cepat sikit, ada 20 lagi. Sifat tahu diri, yakni sifat yang menyadari sepenuhnya hakikat hidup dan kehidupan di dunia, dan menyadari pula yang akan adanya kehidupan di akhirat. Sifat tahu diri bahawa hidup kita bukan sahaja di dunia, tapi juga di akhirat. Sebab itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita doa tu kan, tuan-tuan sekalian, kan. Kita ni jenis peloseh, pemalas. Doa pun Rabbana atina. Ada lawak sebut bahawa ada yang lebih malas lagi, ya Allah, seperti biasalah. Macam kita order kat kedai mamak tu, tuan-tuan sekalian. Mamak, teh tarik oneh macam biasa, kan. Kita dengan akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena lebih menjaga, tuan-tuan sekalian. Yang keenam, tuan-tuan sekalian, kita pergi cepat, ada 10 minit lagi. Sifat hidup memegang amanah, yakni sifat setia memegang amanah, kokoh menyanjung sumpah, teguh memegang janji, tekun menjalankan tugas kewajipan. Menjalankan amanah, adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhlak pemimpin belia, dia kena menjaga amanah. Yang mana amanah ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Ketika pokok kayu gunung menolak untuk memegang amanah, manusia sanggup memegang amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula.
ketika gunung, pokok, makhluk-makhluk lain menolak untuk memegang amanah, manusia yang jahil dan bodoh itu sanggup memegang amanah. Amanah ini tuan-tuan sekalian adalah perkara yang paling akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari, wa innaha amanah wa innama khizyun wa nadamah yaumul akhirah. Ketika pesan Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari ketika beliau meminta jawatan, maka Nabi SAW menyebutkan bahawa amanah ini adalah wa innaha amanah. Ia adalah amanah, ia adalah penyesalan dan akan dipertanyakan di hari akhirat kelak. Yang ketujuh tuan-tuan sekalian, sifat benang orang, iaitu sifat jujur dan lurus, ataupun dikatakan berkata lurus, bercakap benar. Nah, ini perkara yang sangat sukar untuk kita didik kepada anak-anak kita tuan-tuan sekalian, supaya mereka ini kita didik untuk mereka sentiasa bercakap benar walau apa pun keadaan, sebagaimana yang diajarkan oleh ibu kepada Imam Asy-Syafi'i, yang ketika pergi ke mana-mana pun sentiasa saja bercakap benar, hatta walaupun di hadapan perompak juga bercakap benar, kerana bercakap benar adalah akhlak yang penting. Yang ke-8, sifat tahan menentang matahari, yakni sifat berani pantang menyerah dan tabah menghadapi musuh, mandiri dalam hidup dan berusaha dan tidak menggentar menghadapi cabaran. Ini yang kita kena masukkan, akhlak berani kepada anak-anak muda kita. Dalam ucapan dasar saya tuan-tuan sekalian, ketika sebelum saya turun menjadi Presiden MBN minggu lepas, saya memetik contoh seperti Lieutenant Adnan, Panglima yang mempertahankan Bukit Candu di Singapura ketika hampir 100 hari tentera Jepun nak menawan Bukit Pasir Panjang itu tidak berjaya, walaupun tentera Jepun boleh menakluk hanya 54 hari saja seluruh Melaya, kecuali Bukit Pasir Panjang yang dipertahankan oleh Lieutenant Adnan ketika itu umurnya hanya baru 25 tahun. Anak muda. 100 hari Jepun masih lagi tak berjaya menawan Bukit Candu, sedangkan 54 hari sahaja seluruh Malaya telah ditawan oleh tentera Jepun. Itu Jenderal Yamashita tuan-tuan sekalian. Saya tak hidup lagi lah, saya baca sejarah tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin sempat hidup zaman Lieutenant Adnan. Ketika Jepun berjaya menangkap Lieutenant Adnan, beliau menyebutkan bahawa kalau ada 10 orang macam Lieutenant Adnan ni, mungkin pasukan Jepun perlukan lebih lagi 10 ataupun 18 batalion untuk menawan Malaya. Itu keberanian seorang anak muda tuan-tuan sekalian. Rosli Dobi, umur 18 tahun, meradap perut Duncan Stewart, penjajah di bumi Sarawak, umur dia 18 tahun tuan-tuan sekalian. Keberanian seorang anak muda yang perlu kita terapkan, sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Tenas Effendi, sifat tahan menentang matahari. Yang ke-9 tuan-tuan sekalian, sifat tahu menyemak, pandainya menyimpan, iaitu sifat yang penuh kearifan dan bijaksana, tanggap dan cekatan dalam menilai dan memutuskan sesuatu. Yang ke-10, sifat menang dalam kalah, iaitu sifat piawai dalam bersiasat, mahir dalam menyusun strategi. Maknanya akhlak kita juga, kita perlu mahir dalam menyusun strategi. Itu takrifan akhlak yang luas dalam peradaban Melayu, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Tenas Effendi dalam makalahnya Jati Diri Belia dalam Tamadun Melayu. Yang ke-11 adalah sifat tahan berkering mau berbasah, iaitu sifat tabah menanggung derita sengsara, sabar menghadapi cabaran, cobaan hidup, gigih dan tahan dalam kemandirian. Ini anak-anak muda yang kita perlu tuan-tuan sekalian, yang kita perlu terapkan. Yang saya difahamkan sifat anak muda sekarang ni dia kurang semangat menahan cabaran ni. Baru diberi sedikit tugasan dah tak boleh sabar. Sebagaimana abang-abang dan pakcik-pakcik kita dulu yang sanggup bersusah payah dalam berhadapan dengan pelbagai kesengsaraan dan penderitaan. Ini juga yang kita kena bincang tuan-tuan sekalian. Tahan berkering mahu berbasah, tahan digilas mahu digiling, berkering tidak mengelak, digilas tidak terlindas. Saya pun tak faham. Ini bahasa tinggi tuan-tuan sekalian. 12. Nampaknya macam kena sambung ni, Razi. Kita berhenti sebelum pukul 9 Okey. Ada 10 minit masa kecederaan tuan-tuan sekalian. InsyaAllah saya akan berhenti sebelum pukul 9. Pukul 12. Ke-12. Sifat tahu unjuk dengan beri, tahu hidup bertenggangan. Ini sifat pemurah, dermawan, setia membela dan membantu orang. Ini kita kena terapkan. Kita kena ajar anak-anak kita untuk sentiasa menderma. Macam bapak saya ajar dulu tuan-tuan sekalian. Bapak saya tak kaya dulu,
Tapi setiap hari Jumaat tuan-tuan sekalian, dia akan beri duit kepada saya. Dia akan suruh saya masukkan dalam tabung masjid. Ya, ajar. Dulu saya tak faham, rupanya dia ajar saya tuan-tuan sekalian supaya menjadilah orang yang pemurah. Walaupun anda tidak ada duit, walaupun anda budak, masuklah duit dalam tabung. Kan? Bukan setengah daripada kita tuan-tuan sekalian, bila tabung lalu hanya senyum. Kerana dia kata senyum adalah sedekah juga. Itu takci tuan-tuan sekalian, ya. Jadi yang ke-13, sikit lagi tuan-tuan sekalian, ya. Sifat timbang dengan sukat, iaitu sifat adil dan benar. Ini pun satu sifat yang penting, adil dan benar. Yang ke-14, sifat tahukan malu. Ini paling penting. Kalau saya nak bahas malu ni tuan-tuan sekalian, mungkin makan masa 1 jam lagi. Bagaimana kita nak elak anak-anak muda kita ni daripada sifat tidak malu, ya. Kerana malu ni adalah iman tuan-tuan sekalian. Al-haya minal iman, kata Nabi SAW. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kalau anak-anak muda dah tak malu, maka mereka akan terjerumus dalam pelbagai kancah maksiat dan juga masalah tuan-tuan sekalian. Yang ke-15, sifat berpada-pada, yakni sifat yang tidak suka kepada perbuatan ataupun tindakan yang terlalu berlebih-lebihan. Ini wasatiyah tuan-tuan sekalian. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita dijadikan umat yang wasatiyah, yang tidak ekstrim. Ya, kita tidak meninggalkan harta benda, kita masih lagi memelihara harta benda, tapi tidak terlalu sayang harta benda sehingga mencintai berlebih-lebihan harta benda. Islam tidak melarang kita ada kereta, harta benda, tapi tidak diletakkan, ya, harta itu di tangan kita, tapi di hati kita, tapi letak di tangan tuan-tuan sekalian. Begitu seimbangnya Islam ini. Islam juga tidak melarang untuk kita berkahwin. Ya, kita boleh beramal ibadah, kita boleh berkahwin, itu seimbang tuan-tuan sekalian. Yang ke-15, yang ke-16 tuan-tuan sekalian, sifat ingat dengan minat. Jadi sifat ingat kepada diri, ingat hidup akan mati. Ini penting tuan-tuan sekalian. Ke-17, sihat, hemat dan cermat, iaitu sifat berhemat cermat, arif dalam menghitung, cermat dalam berkira. Orang tua-tua mengatakan tahu berhemat menghitung hidup. Dan ini maknanya sifat kita berhemat dan cermat. Yang ke-18, sifat tahu hartanya berpunya, tahu pinjam memulangkan, iaitu sifat yang menghormati, menghargai dan memelihara hak-hak orang lain. Ini pun satu sikap dan akhlak, kita menghormati, menghargai, memelihara hak-hak orang lain. Ke-19, sifat tahu hidup meninggalkan, tahu mati mewariskan, iaitu sifat yang menyadarkan orang untuk berkarya, membuat kebajikan, berbuat budi dan jasa selama hidupnya. Ini ke-19, lagi 5 tuan-tuan sekalian, lagi 6. Ya, yang ke-20, sifat lasak mengekas, tekun mengais, iaitu sifat lasak dalam berusaha, tekun dalam bekerja keras, cergas dalam mencari peluang hidup, bersemangat dan berkarya. Ke-21, sifat menggulut air setimba. Ini semua bahasa-bahasa tinggi tuan-tuan sekalian, kita kena gunakan balik. Sifat menggulut air setimba. Macam Negeri Sembilan lah tuan-tuan sekalian, banyak bahasa-bahasa istilah kita yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita. Macam saya, memang saya minta isteri saya mengajar bahasa Negeri Sembilan pada anak-anak saya, tapi dia rasa macam segan pula. Sebab saya tak boleh bahasa Negeri Sembilan, sebab duduk lama di Pulau Pinang dulu tuan-tuan sekalian. Walaupun asal daripada Rembau, most wanted, tapi tidak boleh berbahasa Negeri Sembilan. Saya rasa sayang kalau anak saya tak boleh berbahasa Negeri Sembilan, kan? Jadi kita kena wariskan ketinggian bahasa kepada anak-anak kita tuan-tuan sekalian, yakni sifat menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, pengurusan masa, disiplin dan pantang berlengah-lengah, dan bermalas-malas ataupun membuang masa. Macam-macam kitab lama pula kita ni. 22, sifat merendah menjunjung tuah, iaitu sifat rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh dan tidak membesar-besarkan diri. Ini antara perkara yang menyebabkan tuan-tuan sekalian, dosa pertama yang menyebabkan iblis ditendang daripada syurga kerana sikap sombong. 23, lagi 3 tuan-tuan, habis dah. Sifat lapang terbuka tangan, iaitu sikap pemaaf dan pemurah. Ini paling susah tuan-tuan sekalian, nak memaafkan orang. Dan ada orang putih kata we can forgive but cannot forget. Tapi dalam Islam tuan-tuan sekalian, kalau boleh, bukan saja maafkan, bukan saja lupakan, bahkan buat baik balik kepada orang yang buat jahat kepada kita.
Sebagaimana Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang ahli sufi yang saya suka baca-baca kisah ahli sufi ni kerana mereka hebat dalam akhlak mereka. Kita nak tahu seseorang itu banyak buat dosa dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami apabila Syekh Abu Yazid Al-Bustami ni akan buat baik lebih-lebihan kepada orang itu. Itu tanda orang tu ada masalah dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia akan balas lebih baik lagi. Ya, jadi kalau tuan-tuan jumpa orang macam tu, tuan-tuan buat jahat dengan dia. Dapatlah banyak nanti dia hadiahkan kereta ke, handphone ke, kan. Sebab dah tahu taktik ni, saya dah bagi tahu. Jadi Syekh Abu Yazid Bustami ni tuan-tuan saya, masya-Allah, seorang ahli sufi yang hebat kerana membalas dengan balasan yang cukup tinggi, balasan kebaikan kepada orang yang membuat jahat kepada dia. Dan itu yang saya cuba amalkan. Sebagaimana Hasan Al-Banna sebut, tarmunani bil hajar armikum bisimar. Kamu melontari aku dengan batu-batu. Yang batu-batu itu aku akan susun, simpan, jadikan bangunan-bangunan. Dan aku balas dengan buah-buahan yang ranu. Kunu kasyajarah, kata Hasan Al-Banna, jadilah seperti pokok. Kamu dibaling dengan batu, kamu membaling orang yang dibaling itu, orang yang membaling itu dengan buah-buahan yang ranu, bahkan memberikan teduhan lagi kepada orang yang membuat jahat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW, akhlak Nabi SAW membalas kejahatan dengan kebaikan. Tak mudah tuan-tuan sekalian, orang dah sakitkan hati kita, kan, orang yang dah khianat kita, tak mudah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan balasan yang cukup tinggi bagi orang yang bersabar dan yang membalas kejahatan dengan kebaikan. 24, dua terakhir tuan-tuan sekalian, sifat berbaik sangka, yakni sifat yang selalu bersangka baik kepada semua orang. Ya, inna ba'da zanna, sesungguhnya kebanyakan sangka-sangka itu adalah buruk. Ya, sebab itu kita kena sentiasa bersangka baik. Kenapa lewat ni jang? Tanya dulu, jangan marah. Mungkin dia sakit perut, mungkin dia ada masalah keluarga. Tapi kalau tiap-tiap hari sakit perut tu problem juga tuan-tuan sekalian. Ya, alasan yang sama. Sebab itu kita diajar bersangka baik. Ya, ketika kita nak mati pun tuan-tuan sekalian, kita diajar untuk bersangka baik dengan Allah. Ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan proses kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian pada malam ini adalah apa yang disebut oleh Pak Tenas Effendi sebagai pakaian 25 ataupun sifat 25 yang perlu kita terapkan kepada pemimpin beliau adalah sifat yang pucuk. Apa sifat yang pucuk ni? Lain macam bunyinya. Yakni sifat kepimpinan sejati yang semestinya dimiliki oleh setiap orang yang dijadikan pemimpin atau yang dituakan. Pemimpin ni adalah yang dituakan ataupun yang ditinggikan seranting ataupun yang didahulukan selangkah. Ini cantiknya peribahasa Melayu tuan-tuan sekalian. Memang saya sukalah. Dan saya nak promote kepada belia-belia Malaysia ni, kita kaji kehebatan pantun, pepatah, pepitih, teromba yang bukan sahaja cantik dari segi bahasanya, tapi bahasa itu boleh membentuk pemikiran dan akhlak mereka. Ya. Dan sifat ini intinya mencakupi beragam sifat yang mulia. Maknanya sifat yang pucuk ni kita kena, kata Pak Tenas Effendi, kita rangkumkan semua sifat-sifat yang baik perlu ada kepada seorang pemimpin. Jadi pemimpin ni tuan-tuan sekalian, yang kita nak asuh anak-anak muda kita jadi pemimpin yang hebat, kita masukkan software dia. Sebagaimana kita ada komputer tuan-tuan, kita masukkan Word, Windows, Excel, kita masukkan sifat-sifat yang baik kepada mereka. Kalau ada cucu kita, anak-anak kita, adik-adik kita, kita terapkan akhlak ini kerana antara misi besar, ya, misi besar dalam pengutusan Nabi SAW adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan kita tahu tuan-tuan sekalian, sesuatu tamadun termasuk Malaysia ini tuan-tuan sekalian, nak menjadi hebat kita kena lihat kepada akhlak anak mudanya. Innamal umamun akhlaqun ma baqiyat fa in humu zahabu akhlaquhum zahabu. Kata penyair Syauqi menyebutkan bahawa kalau kita nak lihat sesuatu tamadun itu hebat, lihatlah kepada akhlak bangsanya. Kalau akhlak bangsa itu runtuh, maka tamadun itu akan runtuh. Kalau kita nak lihat Malaysia tuan-tuan sekalian, satu tamadun yang hebat, satu negara yang hebat, maka kita lihatlah akhlak rakyatnya. Dan akhlak rakyatnya terletak kepada akhlak anak-anak mudanya. Sebab itu malam ini tuan-tuan sekalian, secara khulasahnya, secara kesimpulannya, kita membincangkan satu topik yang cukup penting kerana akhlak adalah asas pengutusan Rasul SAW, kerana itulah matlamat dan misi dan visi
pengutusan Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam konteks malam ini kita berbincang tentang bagaimana untuk kita memperbaiki akhlak-akhlak anak muda kita, sebagaimana yang kita petik daripada makalah yang ditulis oleh Pak Tenas Effendi almarhum, seorang budayawan ataupun sejarawan ataupun seorang pengkaji sosial daripada Riau, Indonesia, yang bertajuk Jati Diri Belia dalam Tamadun Melayu. Dan jika kita ada kesempatan tuan-tuan sekalian, kita boleh bahas satu lagi buku yang ditulis oleh Pak Tenas Effendi yang bertajuk Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Ini pun satu buku yang cukup menarik tuan-tuan sekalian, yang mana buku ini menceritakan bagaimana Pak Tenas Effendi menganalisa 194 jenis pemimpin dalam pantun-pantun dan perbidalan-perbidalan dan ungkapan-ungkapan Melayu. Ini mungkin tuan-tuan sekalian kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, semoga kita mendoakan kuliah maghrib ataupun usrah gabungan anjuran Pepins, ABIM dan juga WAP dan juga kerjasama Surau Batu 6 Batu 9 saja test tuan-tuan, takut tuan-tuan tidur ke. Sebenarnya saya lupa pun. Batu 9, saya ingat ini satu kerjasama yang sangat baik antara pertubuhan Islam dan juga masyarakat setempat. Jadi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Imam, kepada pengurusi jawatan kuasa, khususnya tuan-tuan yang sudi mendengar secara fizikal maupun secara dalam talian pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.